Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita masuk bab 4, tingkatan 5 sistem persekutuan. Memang kita dah belajar kat sekolah hari tu. Tapi cikgu lupa Syuan tak ada buku kan. Jadi cikgu rasa cikgu better lah buat video bab-bab yang sebelum kita belajar ni. Nanti video lain insya-Allah coming soon. Okey, apa tu sistem persekutuan? Sistem persekutuan ni adalah sistem pentadbiran negara kita, yang mana negara kita ni macam kita tahu negara kita ni kan ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri. Kerajaan persekutuan dia mengatasi kerajaan negeri. Kalau contohnya ada undang-undang negeri yang macam mana? Contohnya kerajaan negeri, undang-undang kerajaan negeri dengan undang kerajaan persekutuan yang bercanggah, kita nak ikut yang mana? Kita ikut kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni saling membantulah untuk mentadbir negara kita. Tapi sejarah sistem persekutuan dekat negara kita kat Malaysia ni bukan bermula daripada tahun 1950, bukan bermula daripada PTM, Persekutuan Tanah Melayu 1948. Sebelum tu lagi dah bermula sebenarnya sejarah sistem persekutuan ni. Kita buka muka surat 66. Okey, dia bermula pada tahun 1896. Siapa ingat negeri-negeri Melayu bersekutu? Negeri-negeri Melayu bersekutu tu macam sistem persekutuan lah, yang mana keputusan pentadbiran dibuat oleh, walaupun negeri Melayu bersekutu kita tahu kan ada 4 negeri, tetapi dia punya keputusan pentadbiran dibuat oleh Residen Jeneral yang bertempat di Kuala Lumpur. Walau bagaimanapun macam mana agihan kuasa negeri dengan persekutuan tu tak begitu jelas macam sekarang. Kalau sekarang kita ada kalau negeri dia punya bidang kuasa tahap sampai mana, lepas tu kalau persekutuan pula macam mana, dia ada bidang kuasa yang jelas. Okey, lepas tu kita ada Majlis Mesyuarat Persekutuan 1927. Lepas tu kita ada Melayu Union 1946, yang mana masa tu Melayu Union ni nak diperkenalkan oleh British, Harold Michael. Dia paksa raja untuk tanda tangan. Lepas tu konsep kesatuan di bawah Melayu Union ni untuk bentuk ni lah kerajaan pusat, yang mana di bawah kuasa Gubernur British. Tapi gagal kan akhirnya sebab orang-orang Melayu pun tak setuju. Lepas tu masa tu raja-raja Melayu pun bangkit untuk membantah dan membangkang idea Melayu Union ni. Lepas tu kita lepas 1946 UMNO pun naik. Lepas tu orang-orang Melayu pun bangkit bersatu. Daripada dia bukan masa tu Melayu Johor, masa tu sebelum tu Melayu Johor, Melayu Pahang, Melayu Pulau Pinang. Melayu Selangor. Lepas Melayu Union ni, Melayu masa tu bersatu padu. Orang-orang kat tanah Melayu semuanya bersatu padu. Lalu lahirlah UMNO dan kita ada Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Satu gabungan antara 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri-negeri selat, iaitu Melaka dan juga Pulau Pinang. Okey, masa tu pengagihan kuasa peringkat persekutuan dengan negeri dah bermula lah. Bermakna bermula era moden dekat negara kita dalam sistem persekutuan tahun 1948 PTM. Tapi sebenarnya kalau sistem persekutuan sejarah dia dah bermula semenjak 1896 lagi dah. Masa persekutuan 1896 negeri-negeri Melayu bersekutu. Okey, faham Lepas tu kita 1957 kita merdeka, Persekutuan Tanah Melayu kan, kita merdeka. Lepas tu jawatan Yang di-Pertuan Agong diwujudkan sebagai Ketua Persekutuan. Lepas tu 1963 sesuatu yang baru berlaku lagi kat negara kita, yang mana lahirlah Perjanjian Malaysia. Ada negeri yang masuk dalam negara kita iaitu Singapura, dan 2 buah negeri Borneo iaitu Sarawak dan Sabah. Dan persekutuan kita ni masih lagi agung jadi Ketua Persekutuan dan dinamakan dengan nama baru iaitu Malaysia. Okey, so kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri ni telah diagihkan, telah dibahagikan supaya tak ada pencanggahan. Tapi kalau ada pencanggahan, contohnya ada undang-undang negeri dengan undang-undang persekutuan yang bercanggah, kita akan ambil persekutuan sebab persekutuan tu lebih besar dia punya kuasa tu. Dia punya darjat tu lagi besar lah. Okey, kita tengok kat sini. Kuasa kerajaan persekutuan biasanya meliputi yang besar-besar lah biasanya senarai persekutuan ni, macam hal ehwal luar negeri. Dia macam ni tau. Kuasa persekutuan dan kuasa negeri ni ada yang senarai bersama dengan senarai yang asing. Ada yang kalau bersama tu dia sama-sama
buat, sama-sama bangunkan. Tapi kalau yang asing ni memang persekutuan yang buat. Lepas tu negeri je buat. Dia macam tu. Kalau untuk persekutuan saja, apa bidang kuasanya? Hal ehwal luar negeri, pertahanan, keselamatan negeri yang besar-besar macam kewarganegaraan. Itu kan benda besar kan. Kewangan, pelajaran, perubatan dan kesihatan. Okey. Perhubungan dan pengangkutan. Kita jalan tu pun kita ada jalan yang jalan negeri, jalan persekutuan. Macam contohnya highway tu jalan under persekutuan ke negeri, yang macam tu. Okey. Lepas tu kuasa kerajaan negeri pula antaranya ialah undang-undang Islam, tanah, pertanian dan perhutanan, kerajaan tempatan macam PBT kan, pusat berkuasa tempatan macam kat Johor kan. JB, MBB di JB. Lepas tu hari kelepasan negeri, cuti raja, cuti masing-masing lah. Lepas tu senarai bersama termasuklah ni antara persekutuan dengan negeri kebajikan awam, beasiswa, kebudayaan, sukan, perumahan dan sebagainya. Cikgu cepat-cepat sikit Okey, lepas tu kalau Sarawak dengan Sabah, memandangkan Sarawak dengan Sabah dan Singapura, tapi Singapura dah keluar lepas tu 1965. Sabah masih kekal dengan kita. Sabah sebab dia lambat sikit daripada negeri-negeri lain masa dia join PTM tu, masa dia join Malaysia. Jadinya dia diberi kuasa tambahan bagi menyesuaikan kemasukan Sabah Sarawak ni dalam negara Malaysia. Antara tambahan kepada senarai negeri bagi Sarawak dan Sabah adalah undang-undang ni lah, undang-undang adat anak negeri, mahkamah anak negeri, lepas tu kereta api di Sabah, lepas tu ada lagi kalau dalam senarai bersama pula pilihan raya Dewan Negeri, undang-undang diri, pendidikan pertanian dan perhutanan dan sebagainya. Okey. Tadi kita cakap pasal kerajaan tempatan tadi kan, peranan kerajaan tempatan. Peranan kerajaan tempatan ni kerajaan peringkat ketiga. Okey, contohnya kita cakap persekutuan negeri. Yang ni kerajaan tempatan. Kerajaan tempatan ni pihak berkuasa PBD yang berada di bawah bidang kuasa kerajaan. Macam kita dekat JB kan, kita ada MPBD JB kan. So apa peranan kerajaan tempatan ni? Dia ada menyediakan, dia macam Datuk Bandar punya iaitu dia punya bidang kuasa, fungsi dia adalah menyediakan perkhidmatan pembersihan logi-logi sampah tu, keluarkan lesen penjaja, yang pergi tangkap penjaja yang tepi jalan berniaga tu pun ada orang jugalah kan, kalau tak ada lesen kan. Lepas tu kalau mengganggu kenderaan awam lalu lalang dan sebagainya, banyak lagi lah awak boleh fikir kan. Menjaga kesihatan awam macam sembur-sembur, fogging tu kan, kalau ada apa ni awak panggil apa, demam denggi demam denggi, mengindahkan kawasan, pasang-pasang lampu, indahkan bandar semua tu. Lepas tu menyediakan kemudahan awam macam tandas awam, menyelenggara jalan raya dan sebagainya. Okey. Itu fungsi kerajaan tempatan. Persekutuan negeri tempatan. Tempatan ni PBT di bawah negeri. Okey. Kerjasama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dia ada, cikgu tengok 1 2 3, dia ada 4. Yang pertama kerajaan daripada segi sosioekonomi. Apa yang kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri banyak bekerjasama lah. Okey, daripada sosioekonomi. Dan sosioekonomi ni dibagi 3. Pembangunan tanah, pembangunan wilayah, pembangunan koridor wilayah. Okey, pembangunan tanah dia bagi 2, Felda dengan Fekra. Cikgu terang kat sini secara umum je lah kan. Kalau nak lebih dalam, baca buku teks ni, muka surat 72. Okey, kalau Felda ni dia tujuannya untuk buka tanah, pembangunan tanah. Habis kalau Fekra pula apa pula? Fekra ni dia lebih kepada, sebab Felda dah buka tanah kan. Fekra ni dia membangunkan tanah, dia pasarkan tanah. Dia macam tu. Lebih kurang macam tu, awak nak faham. Felda ni maksudnya Federal Land Development Authority. Kalau Fekra pula maksudnya Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority, Fekra. Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan pada tahun 1966. Dia punya jarak tu 10 tahun. Okey. Contohnya kalau Felda ni contohnya segitiga jengka.
banyak tanah yang dibuka kan, Fedah. Banyak orang datang buka tanah macam-macam. Okey, kalau pembangunan wilayah ni pula adalah kerjasama sosioekonomi antara setuan dengan negeri juga untuk membangunkan wilayah baru. Wilayah yang lagi besar lah. Macam kita kat Johor ni kita ada Kejora, dekat Keluang. Lepas tu kita ada ke Tengah, dekat Terengganu, ke Sedar, kat Kelantan, kat Pahang, Dara panggil. Ini macam apa orang panggil, membangunkan ekonomi, membangunkan kan hasil-hasil tanaman dan sebagainya. Pembangunan pembangunan wilayah ni yang macam Kedah, Kesedar, Kejora, Dara semua ni akan bangunkan lembaga-lembaga ni, akan membangunkan kawasan wilayah tu. Benda ni start 1970. Fedah 1956 dah. Lepas tu kita ada pembangunan koridor wilayah. Pembangunan koridor wilayah ni lebih kepada ekonomi. Macam kalau kat Johor ni Iskandar. Nak bagi awak senang faham, Iskandar. Kalau macam dekat Pantai Timur, ni wilayah ekonomi Pantai Timur. Ingat tak masa Najib nak buat satu ERL ETS kan benda dah, yang kereta api laju tu kan, sebab nak maju kan, nak pesatkan lagi wilayah ekonomi Pantai Timur, tapi akhirnya tak jadi kan. Kalau kat Johor ni Iskandar. Okey, kalau dari segi, lepas tu yang kedua tadi sosioekonomi, kerjasama antara persatuan dengan negeri. Yang pertama sosioekonomi, lepas tu yang kedua khazanah negara. Khazanah negara dia bagi dua, pengurusan taman negara, pengurusan taman laut. Kalau pengurusan taman negara nak tahulah pasal hidupan liar, hutan, taman negara dan sebagainya kan, dekat atas, nak senang faham, dekat atas bumi. Kalau pengurusan taman laut, dekat laut. Macam kita punya pulau, kita punya binatang-binatang dekat laut tu, haiwan laut kan. Kita macam kat Sabah banyak sangat kita punya taman laut. Okey. Yang pertama tadi sosioekonomi, kedua khazanah, dan yang ketiga perumahan rakyat. Okey, perumahan rakyat kita ada awal Alhamdulillah, perumahan awal kemerdekaan. Lepas tu untuk perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan perumahan mampu milik. Mampu milik ni selalu dengar kan, prima lah kan, mampu milik. Rumah yang murah sikit lah, taklah murah sangat, tapi boleh lah untuk orang-orang yang sederhana untuk memiliki rumah sekarang. Sekarang rumah kan macam nak harga kan. Okey, perumahan awal kemerdekaan, sebab masa dulu banyak orang yang tak ada rumah. Jadinya kerajaan persekutuan masa tu dengan kerajaan negeri, sebab masa tu pun banyak tanah-tanah yang hutan juga, nak bina rumah kat mana semua, dia nak bangunkan kawasan-kawasan kat situ. Jadi nak galakkan orang bina rumah kat situ, adakan ekonomi kat situ. Okey, so kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri buatlah perumahan, contohnya dekat Petaling Jaya pada tahun 1950. Dan sekarang tak sangka kan, Petaling Jaya tu dah jadi satu tempat yang masyuk juga kan. Dia punya rumah kat situ pun dah harga kemain mahal jugalah kan. Tu salah satu contohnya. Tu masa perumahan awal kemerdekaan. Lepas tu perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan, iaitu PPR. Sampai sekarang pun ada juga. Sebab rumah PPR ni murah lah. Harganya kalau masa tahun berapa tak. Tapi perumahan dekat Kuantan ni ada satu kawasan perumahan. Harga rumah masa tu, harga dia RM15,000 tak silap aku. RM15,000 je, tapi ada satu bilik je lah. Tapi sekarang ni banyakkan yang orang kat situ dah sambung-sambung rumahnya, dah tambah bilik. Rumah PPR lah tu. PPR ni untuk memastikan tak ada orang orang yang miskin tu boleh mampu lah ada rumah. Harga rumah ni memang murah, RM25,000, RM15,000. Sekarang cikgu dengar ada yang RM35,000. Okey, macam flat-flat kalau dekat bandar, flat dekat Kuala Lumpur kan, dibina untuk golongan berpendapatan rendah. Okey, perumahan mampu milik ni pula contohnya Prima, Rumah Mesra Rakyat. Harganya murah lah juga. Taklah murah sangat tapi berbanding kalau PPR tu, tapi mampu milik lah. Untuk golongan-golongan yang pertengahan memiliki rumah. Selain Prima, kita ada rumah Selangorku kat Selangor. Lepas tu kalau kat Johor, kita ada rumah mampu milik Johor. Okay.
Lepas, okey, yang pertama tadi apa? Sosioekonomi. Kedua, khazanah. Ketiga, perumahan rakyat. Yang keempat, terakhir sekali, kerjasama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, iaitu kerjasama, keselamatan dan kedaulatan negara. Okey, macam kita tahu, keselamatan negara ni tanggungjawab semua orang kan. Jadinya, kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan bersama-sama melihara kedaulatan negara dan keselamatan rakyat dengan mewujudkan kawasan keselamatan. Terutamanya dekat Sarawak dengan Sabah. Pasal apa? Sebab Sarawak dengan Sabah ni dia ada banyak sempadan tau. Kawasan sempadan dia luas sangat. Macam Sarawak kan, dia punya kawasan sempadan meliputi Indonesia kan. Dia jauh daripada kita dekat Tanah Melayu ni kan. Lepas tu dia lebih dekat dengan Indonesia. Jadinya masa tahun 70-an macam tu, masa tu Tun Abdul Razak yang jadi Perdana Menteri, kita dapat ancaman banyak daripada komunis. Dekat Sarawak. Jadinya masa tu Tun Abdul Razak pun diwujudkan satu bahagian namanya RASCOM, Rajang Area Security Command RASCOM, RASCOM, sebagai kawasan keselamatan lah. So macam ada orang yang akan berkawal lah kat situ. Tentera akan berkawal kat situ untuk memastikan keselamatan dekat kawasan RASCOM ni. Okey, kalau Sarawak ada RASCOM, dekat Sabah pula kita ada ESCOM. ESSCOM, ESCOM, Eastern Sabah Security Command, ESCOM. Kawasan keselamatan khas dekat pantai timur. Ingat tak masa dulu ada ancaman daripada geng-geng Kesultanan Sulu, sisa-sisa baki Kesultanan Sulu yang nak claim Sabah ni bawah dia orang. Kena ada gangguan ancaman dekat Lahad Datu, ramai yang terkorban. Ada berbelas pasukan polis yang terkorban dalam ops dekat Lahad Datu tu kan. Tahun 2013 diwujudkan ESCOM ni. Okey. So faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan dekat negara kita ni apa benda? Okey. Sejak negara mencapai kemerdekaan, semenjak Perlembagaan Persekutuan diangkat sebagai undang-undang tertinggi, kita dah state awal-awal dalam perlembagaan tu yang mengatakan pada perkara 75 yang mengatakan bahawa jika mana-mana undang-undang negeri tak selaras bercanggah dengan undang-undang persekutuan, maka kita kena ambil undang-undang mana? Undang-undang persekutuan lah, sebab dia lagi up daripada undang-undang negeri. So tak ada kat situ, tak ada pelanggaran kat situ. Sebab tu kita punya sistem persekutuan kita tu solid jugalah, nak kata. Oleh sebab bidang kuasa dalam perlembagaan persekutuan tu banyak kan. Jadi kita wujudkan margin-margin tertentu untuk membantu persekutuan ni untuk mentadbir negara. Dalam perlembagaan persekutuan tu kita ada peruntukkan beberapa majlis negara untuk menyelaraskan bidang kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Iaitu Majlis Kewangan Negara. Majlis Kewangan Negara ni untuk ni lah, selaraskan pentadbiran kerajaan persekutuan negeri dari segi kewangan macam cukai dan sebagainya. Lepas tu Majlis Tanah Negeri macam pelombongan, pertanian, perhutanan dan sebagainya kan, pasal tanah. Lepas tu Majlis Negara. Majlis Negara ni untuk kerajaan negeri bangunkan kerajaan tempatan. Macam cakap kan, persekutuan negeri tempatan. So supaya untuk elakkan percanggahan, lepas tu nak selaraskan pentadbiran antara persekutuan dengan negeri, diwujudkan majlis ni, Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara, Majlis Negara. Lepas tu di bawah majlis-majlis ni juga, sebab terlalu banyak bidang kuasa, diwujudkan lagi bawah-bawah 3 majlis ni, kita diwujudkan Majlis Keselamatan Negara, Majlis Air Negara, Majlis Perumahan Negara. Semuanya untuk bantu menyelaraskan kuasa antara persekutuan dan negeri. Okey. Itu sahajalah untuk bab 4 ni. Okey, terima kasih. Ada soalan boleh tanya dekat Telegram ya.